Hai semua, hari ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita. Hari ini kita akan menghasilkan lakaran 3 dimensi bermaklumat untuk tajuk pembuatan. Mari kita teruskan. Okey, baik. Hari ini kita akan menghasilkan lakaran model 3 dimensi bermaklumat, di mana apa yang perlu kamu sediakan adalah yang pertama sebatang pensel, yang kedua pemadamlah, dan satu kertas A4. Benda pertama yang perlu kamu hasilkan adalah kamu perlu fikir 3 lakaran untuk membuat sebuah keychain. Kamu kena fikir dalam kepala kamu 3 bentuk keychain yang kamu akan hasilkan projek nanti. Okey, kalau cikgu cuba lakarkan 3 bentuk keychain dengan menggunakan pensel. Cikgu takut kamu tak nampak lakaran cikgu guna pen lah. Tetapi pastikan kamu menggunakan pensel. Lakaran yang dihasilkan mestilah lakaran berbentuk 3 dimensi. Katakanlah lakaran pertama cikgu lukis berbentuk ini. Okey, sebuah keychain yang berbentuk segi 4. Baik. Macam mana bentuk keychain? Semua orang tahu keychain. Semua orang pernah guna keychain. Okey. Ini contoh lakaran pertama cikgu. Keychain yang pertama. Yang kedua, cikgu cuba hasilkan keychain yang kedua. Okey, lakaran mesti dalam bentuk 3 dimensi seperti mana yang kamu telah pelajari di tingkatan 1. Okey. Dan ini keychain yang kedua cikgu. Alright. Boleh? Nampak? Dan bentuk yang ketiga mungkin cikgu buat bentuk begini. Bentuk begini. Ini adalah keychain yang ketiga cikgu. Okey. Cikgu dah lukis 3 bentuk keychain yang mungkin cikgu hasilkan. Kemudian cikgu nak buat apa? Cikgu perlu pilih salah satu keychain untuk dihasilkan sebagai lakaran yang terbaik. Dipilih kerana untuk kita buat projek pada buka sekolah nanti. Alright. Cikgu nak pilih keychain mana? Okey. Sediakan satu lagi kertas A4. So, cikgu akan pilih sebuah keychain. Katakanlah cikgu memilih bentuk ini untuk dihasilkan projek. Baik. Pastikan lakaran mesti menggunakan pensel. Tetapi untuk kamu nampak, cikgu gunakan pen. So, lakaran macam gambar yang tadi. Cikgu lukis semula. Ini adalah lakaran pilihan cikgu. Okey. Cikgu lukis semula lakaran ni. Supaya kamu nampak. Lebih besar saiz dia. Okey. Cikgu tambahkan beberapa maklumat, beberapa design supaya keychain yang cikgu akan hasilkan lebih menarik berbanding dengan apa yang cikgu lakarkan tadi. Mungkin cikgu tambah sedikit bentuk di sini. Alright. Okay. Ini adalah bentuk keychain cikgu. Okey. Ini adalah hasil lakaran pilihan cikgu. Kemudian perlu buat apa pada lakaran ini? Kamu perlu warnakan. Kamu ambil pensel warna dan warnakan supaya ia nampak menarik. Cikgu telah warnakan keychain cikgu. Ini adalah hasil lakaran tersebut. Apabila selesai warnakan, kamu perlu tambahkan beberapa maklumat. Seperti biasalah, maklumat yang diperlukan adalah seperti prinsip dan juga elemen. Okey, katakanlah cikgu tuliskan maklumat elemen di sini. Ini adalah terdapat maklumat garisan.
Garisan yang cikgu gunakan adalah garisan tebal. Tuliskan garisan tebal. Kemudian, cikgu menggunakan warna. Ini ada warna. Tuliskan warna. Warna yang cikgu gunakan adalah warna panas. Okey. Kemudian, apa lagi maklumat yang perlu ada? Okey, cikgu menggunakan rupa. Rupa apa yang cikgu gunakan? Ini adalah rupa organik. Seterusnya, perlu masukkan saiz. Ada ini saiz. Ini cikgu anggap 6 cm. Ini 0.5 cm. Yang lebar dia 3 cm. Ini merupakan maklumat tentang saiz. Ini adalah saiz. Okey, kita juga boleh masukkan maklumat tentang bahan yang akan digunakan untuk menghasilkan keychain. Contohnya, bahan yang digunakan untuk menghasilkan keychain ini adalah plaster of Paris. Ini bahan yang kita gunakan untuk hasilkan keychain. Kemudian, rantaian dia kita menggunakan keluli lembut. Baik, telah lengkaplah lakaran kamu. Apa yang belum ada lagi? Dan seterusnya adalah masukkan prinsip. Sekurang-kurangnya berapa prinsip? Kita perlu masukkan sekurang-kurangnya 3. Yang pertama adalah, katakanlah cikgu masukkan prinsip keseimbangan. Prinsip yang kedua adalah mungkin cikgu masukkan prinsip kontras. Di mana kontras? Pada warnanya. Warna yang cikgu guna adalah warna yang kontras. Yang ketiga adalah cikgu masukkan prinsip keringkasan. Di mana lakaran reka bentuk cikgu menitik beratkan prinsip ringkas. Baik, dah selesai menghasilkan lakaran. Seterusnya kita perlu menganalisis lakaran model 3 dimensi. Kalau kamu tak nampak jadual cikgu, kamu boleh rujuk buku teks pada muka surat 40. Ada jadual di situ, salin jadual tersebut. Apakah aspek? Aspek yang pertama, adakah reka bentuk menepati kehendak projek brief? Ya atau tidak? Okey, tengok balik lakaran kamu. Menepati tak projek brief? Ya, dia menepati. Cikgu rasa ia menepati, tandakan ya. Adakah cadangan bahan yang digunakan sesuai dengan produk? Kita guna bahan plaster of Paris. Sesuai tak? Ya, sesuai. Ketiga, apakah warna yang digunakan dapat menarik perhatian pelanggan? Cikgu menggunakan warna-warna yang terang supaya pelanggan berminat terhadap produk cikgu. Oleh itu, jawapan dia ya. Tandakan right pada ya. Adakah saiz produk sesuai dengan fungsi produk? Sesuai dengan fungsinya? Ya. Saiz dia hanya kecil sahaja. Adakah tekstur pada permukaan produk mempengaruhi fungsi penggunaan produk? Tekstur ni maksudnya apakah rasa pada produk tersebut? Adakah dia mempengaruhi? Dia tidak mempengaruhi apa-apa walaupun tekstur dia berbeza. Jadi, tandakan pada tidak. Dan yang terakhir, adakah rupa bentuk produk tidak berbahaya kepada pengguna? Okey. Tengok rupa bentuk, bahaya tak? Tak bahaya, tak ada bahagian yang tajam. Oleh itu, ya, tidak berbahaya kepada pengguna. Maka, selesailah kamu menganalisis lakaran model 3 dimensi kamu. Okey, homework. Apa yang perlu kamu buat? Yang pertama, kamu perlu membuat lakaran, 3 lakaran. Kemudian, pilih satu lakaran terbaik dan jadikan sebagai lakaran model 3D bermaklumat di mana masukkan maklumat-maklumat yang penting, elemen, prinsip dan bahan yang digunakan. Dan yang terakhir, kamu perlu menganalisis lakaran model 3 dimensi dan bina jadual. Dan kamu boleh rujuk pada muka surat 40 di buku teks. Itu sahaja untuk hari ini. Jumpa lagi pada kelas akan datang. Terima kasih. Bye.